dalam industri motor, skuter adalah salah satu inovasi yang sangat bagus, kerana skuter ini kebanyakan skuter dengan nama saja skuter dah tahu. Skuter ini adalah motor automatik yang kebanyakan akan guna untuk di bandar ya. Jadi hari ini apa yang kita ada di belakang saya ni adalah sebuah Yamaha NVX 155. So apa yang kita nak buat hari ni adalah seperti yang tadi kita katakan, skuter kebanyakan adalah kegunaan di bandar. Seperti kebanyakan orang kena, ini adalah versi 2 V2, dan hari ni kita akan uji macam mana kalau sebuah skuter yang biasa orang kenal untuk jalan atau kegunaan untuk di bandar raya sahaja, tapi kita akan guna motor ni bukan sahaja di bandar tapi juga untuk jalan jarak jauh. Kita rasa kita sudah jalan sebanyak 1,300 km. Okey. So ini adalah review selepas kita dah cuba menjalankan 1,300 km dengan motor skuter ini. Color ni adalah color Yamaha Blue. Ini biru ni yang kita biasa nampak ada di dalam MotoGP. Kalau kamu tengok MotoGP, Yamaha Monster MotoGP team kan, bagi saya rasa ini lebih kepada Vinales punya design ya, kerana dia melengkapi dengan dia punya fender atau marga depan warna kelabu, dan bahagian belakang aero ini juga kelabu. Kalau tengok di bahagian depan, ini adalah lampu design baru. Ini adalah yang jenis kebanyakan kamu boleh nampak macam R25 pun lebih kurang design macam tu ya. Kalau tengok bahagian sini, ini memang sangat-sangat dekat. Dan ini adalah daylight untuk kalau night siang kan dia terang, so orang nampak lah. NVX ini dia melengkapi dengan LED light. LED light dia sangat-sangat baik dan sangat-sangat terang. Kalau kita naik malam kan, perlulah lampu yang sangat terang supaya keselamatan kan. Ini kita boleh buktikan kerana kita sudah naik motor ni siang dan malam, dan kita naik di highway dari utara balik ke KL, memang ada setengah bahagian memang tak ada lampu, memang gelap habis lah. Dan itu amat merisaukan sebenarnya. Tapi dengan Yamaha NVX 155 ni, dengan dia punya lampu LED sangat terang, itu bagi satu confidence yang sangat baik supaya orang nampak kami sebenarnya. Pasal dia punya lampu begitu terang kan, kalau kenderaan dari belakang, dia nampak kita pancar cahaya itu begitu terang sampai satu jalan pun boleh nampak keliling kita lah kan. Jadi itu bagi satu keselamatan yang sangat bagus, bukan sahaja bagi kita sebagai penunggang kita nampak jalan raya, tapi sebagai orang luar, orang belakang kita atau depan kita atau sekeliling kita, dia akan nampak kita juga kerana lampu ini terang sangat. Okey, memang bukti ya, sangat-sangat bagus. Dan Yamaha NVX ini melengkapi sistem Y Connect. Apa itu Y Connect? Y Connect adalah satu sistem yang motor ini boleh connect dengan smartphone kita, dan kita boleh tengok pelbagai feature yang ada dalam sistem atau apps ini. Dan Y Connect ini adalah yang pertama di produksi motor di Malaysia yang adakan sistem Y Connect ini ya. Dan apa kegunaan aplikasi ini? Okey, ini adalah satu aplikasi yang kita bila sambung kita punya phone kepada motor. Apabila kita bawa motor ini, kita tak payah tengok phone. Macam ada phone masuk, kita akan nampak indikator di speedometer atau message email masuk, semua ada keluar. Dia macam dashboard kereta tau sekarang, lebih kurang macam tu. So adalah satu sistem yang kira nak katakan yang terbaru lah ya, kerana ini adalah sistem yang pertama di Malaysia untuk produksi motor produksi atau production bike, dan dia akan bagi tahu time kita dah cukup masa untuk buat servis atau the next service. Dan salah satu lagi sistem adalah apabila kita park motor, kadang-kadang kita lupa macam parking di mana-mana, pergi tempat yang kita tak biasa, lepas tu kita lupa mana kita parking motor tu. Y Connect itu akan bagi GPS. Kita boleh tengok kita punya aplikasi, dia boleh bawalah dengan kita punya GPS ke tempat kita parking motor. Dan dia banyak sensor di keliling motor ni, so supaya dia akan bagi tahu kalau motor tu ada masalah atau parts-part ada dah cukup time wear, dia akan bagi tahu. NVX yang untuk ABS model, yang ada ABS model dia datang dengan alarm sistem. Okey,
Seperti ini, nampak? Okey. Alarm sistem ni dia untuk mencegah pencuri lah, senang kata. Okey. Lepas tu satu lagi yang saya rasa yang sangat bagus adalah dia punya sistem keyless. Ini kita tidak menggunakan kunci lagi. Dia sudah menggunakan keyless. Putar aja. Untuk buka bahagian tempat minyak ni kita tekan aja. Ini untuk minyak. Fuel cap kat sini. Dan untuk buka seat compartment di dalam, kita tekan untuk sini, ada nampak seat. Tekan seat je. Okey, apabila dah buka, ini adalah kompartmen dia. Kompartmen yang cukup besar untuk satu helmet full face. Satu helmet full face dan boleh taruh raincoat dan sikit-sikit barang lagi. Bagi saya ini sangat-sangat cukup, sebesar macam satu box dah. Sangat-sangat cukup lah. So ini adalah antara yang feature yang sangat baik dari Yamaha MVX ni. Dengan enjin 155, saya dengar kata sebenarnya enjin ni dia lebih kurang semua sama dengan, kita katakan blok dengan head dia lebih kurang sama dengan Y16. Tapi saya dapati daripada Hongdong Yamaha punya mekanik, dia kata lain sebenarnya. So tapi di luar saya dengar orang kata boleh je, boleh modify, mungkin modify sikit, lepas tu boleh masuk head atau performance head atau block daripada Y16, kerana Y16 menjalankan VVA juga dan Y15 tak ada VVA lah. Jadi dia punya sistem ni sebenarnya dia lebih kurang sama dengan Y16. Jadi dengan Yamaha MVX 155 ini, dia dengan sisi 155 dan dia produce 15.4 horsepower. Jadi bagi saya, kalau 15.4 horsepower, kalau kita nak kuatkan enjin itu lagi, mungkin boleh sampai 27, 26 dengan buat modification, kerana memang sudah ada orang dah buat, dah berjaya. Dan kepada sesiapa yang lebih minat lah untuk modification, bolehlah buat modification untuk kuatkan lagi kan. Tapi bagi saya, kita rasa cukup lah untuk 15.4 horsepower ini. Macam kita dah pergi outstation, kita ride sampai Perlis dan balik dalam 1300 km tu, kita rasa dengan standard punya performance cukup baik dah, sangat-sangat cukup baik. Dan satu lagi saya nak terangkan, motor ini juga adakan VVA. Seperti yang kamu boleh nampak ni, VVA ni apa tu? Sebenarnya VVA adalah satu sistem di camshaft atas engine head lah. Dia akan buka selepas saya rasa dalam 6000 rpm kalau tak silap, atau 7000 rpm. Valve itu akan buka lebih lama sikit berbanding yang biasa. Kalau untuk pakai di bandar, dia untuk jimat minyak, dia akan buka macam biasa. Apabila melebihi 6 atau 7000 rpm, valve itu akan buka lebih lama sedikit supaya lebih banyak angin masuk dan lebih banyak exhaust punya gas akan keluar. Itu akan menyebabkan enjin tu lebih power lagi. Itulah sistem VVA ya. So kadang-kadang orang tanya, apa itu VVA? Ini adalah satu sistem daripada Yamaha. VVA ini bermakna Variable Valve Actuation. Nampak ni. So memang satu sistem yang sangat bagus untuk motor sekecil ni, kerana sistem ni dulu kan, kalau nak kita nak katakan sebelum ini lah, memang sistem ni hanya untuk motor besar saja. Sekarang sistem ni dah turunkan kepada motor-motor kecil macam ni, kira sangat-sangat bagus dan berbaloi untuk sebuah motor yang kecil seperti NVX 155 ini. Ini adalah bahagian gearbox, dan NVX ini dia melengkapi V automatic gearbox ya. Bagi saya dia lebih kurang macam CVT. CVT sistem dia senang je, dia pakai belt, so dia tak payah tukar-tukar gear, dan keseluruhan sistem itu adalah gear dia sendiri. Jadi bagi saya sangat bagus, kerana kita tidak perlu fikir tentang nak masuk gear apa, lupa masuk gear, senang kata putar jalan. Inilah kebaikan kita pakai automatic ya. Kalau tengok di sini, suspension belakang ini dia menggunakan suspension yang mengadakan surge tank. Ini dua bahagian nampak, kiri kanan pun ada menggunakan surge tank. Pendapat peribadi kami, suspension ni agak keras sikit, kerana apabila kita jalan di tempat yang tidak rata, belakang dia kita rasa bouncing sikit, keras sikit. Kalau berbanding dengan depan pula yang kita rasa dia lembut sikit. Tapi dia punya lembut tu kira bagus untuk
kalau jalan yang macam Malaysia yang kadang-kadang banyak tempat yang kurang rata kan, suspensi depan ni okey saja. Bagi kita dia tak lembut sangat, tak keras sangat, tapi bahagian belakang mungkin dia keras sikit. Akan tetapi dia punya suspension yang keras ini dia bagi satu stable. Macam kita naik ke highway kan, suspension ni dia bagi satu rasa yang kita rasa motor ni sangat-sangat stable. Itu yang agak kita surprise, kerana motor kecil saja kot, baru 155cc, tapi dia punya stable tu agak terperanjat. Ini juga kerana suspension belakang memainkan peranan yang agak penting untuk stablekan motor ini. So bagi kami belakang keras sikit, tapi ada kebaikan dan kekurangan dia lah bagi kita ya. Tapi yang bagusnya dia bagi riding yang sangat-sangat stable. Motor biasa kat belakang sini ada satu macam besi untuk kita angkut motor kan, atau kita boleh gantung apa-apa aja. Tapi motor ni tak ada dia tak ada besi, tapi tempat dia kita boleh tarik motor kat mana? Kat sini je nampak. Dia kat dalam. Ini jenis kira design baru dia tak pakai besi macam tradisional, tapi dia built in terus dengan ada satu tempat untuk kita tarik motor. Macam ni kita boleh tarik motor macam ni. So ini agak kira design yang sangat luar biasa lah bagi kami. Cantik jugalah. Nampak sini. Right? Dan kita tengok di tempat depan ni, sini ada satu konsol. Ini konsol ni dia tak ada lock, dia tekan je. Dia punya lock hanya tekan buka je. Nah, apa yang ada di dalam konsol ni? Dalam konsol ni adalah satu power supply untuk 12 watt. Biasalah ini sekarang power supply penting kan. Kamu boleh masukkan plug USB untuk charge telefon atau segala-galanya. Apa saja boleh guna kerana dia akan supply 12 watt punya power. So boleh taruh phone kat sini dan tutup. Yamaha MVX ni juga dilengkapi dengan sistem auto off ya. Ini sistemnya adalah untuk macam kalau kita ride di Indon atau Vietnam atau India kan, sistem ini sangat-sangat penting kerana di negara itu Thailand juga kerana dalam beberapa negara ini sangat-sangat jam kan. Mungkin awal jalan sikit sudah berhenti, jam, jalan sikit sudah berhenti, traffic light ini itu. So sistem itu agak bagus bagi saya kerana dia akan, kalau dia punya sistem dia dah baca motor tu berhenti 100%, dia akan matikan enjin. Bila kamu nak jalan kan, putar aja dia punya throttle, dia start, automatic start, dia akan jalan. So kita tak payahlah macam kita kadang-kadang di luar negara, saya pernah nampak ada rider kan, dia jalan lepas tu traffic light dia matikan enjin. Apabila suara lampu hijau kan, dia start enjin, dia tendang, dia start, baru dia boleh jalan. Bagi saya sistem ni amat bagus kerana satu, dia untuk jimat minyak. Ini kebanyakan semua orang yang pentingkan lah, jimat minyak. Kedua, sistem ini akan mengurangkan exhaust keluar dari exhaust gas tu keluar dari motor, supaya yalah semua orang tahu kan sekarang semua satu dunia nak green kan. So kurangkan emisi exhaust tu agak penting dan tidak mencemarkan dunia ni lah ya. Kalau tahu di motor MVX, kerana dia adalah skuter, jadi sebelah kanan adalah brake, sebelah kiri juga adalah brake. Kaki kosong, tak ada clutch, tak ada brake, apa pun tak ada. So santai je. Di sini kita nak berkongsi satu lagi feature yang sangat bagus daripada MVX ini. So kalau kepada penunggang kereta, pemandu kereta, biasa semua kereta ada handbrake kan. Motor ini sebenarnya juga ada handbrake. Macam mana motor boleh ada handbrake kan? Kita mulanya kita pun tak faham. Okeylah, mungkin ada viewer kat sana, luar sana memang dah tahu, awal-awal dah faham. Kerana sistem ni saya rasa bukan baru. Sebelum ni kita nampak juga motor lain ada sistem ni, tapi kita tak erti sebenarnya. Tak erti. Saya percaya ada juga owner atau pembeli MVX ni, dia pun tanya apalah button ni. Kita nak tunjuk. MVX ni dia punya brake belakang, dia combination dengan parking brake sekali. Satu sistem yang sangat bagus dan simple. Jom kita tengok. Okay, kalau tengok di MVX, dia ada satu button di sini. Nampak? Apabila kamu tekan brake, tekan button ni, dia lock. Nampak dia lock. Apabila dia lock, bermakna brake belakang di-engagekan, bermakna brake belakang sedang makan. So motor tu takkan gerak lah.
So kalau kamu parking di tempat yang slope kan, motor itu takkan ke depan atau ke belakang. Lagi satu kegunaan, kita rasa sangat bagus. Apabila kamu kadang-kadang berhenti di depan traffic light. Traffic light tu jalan dia tak rata. Dia macam ke depan atau ke belakang. Kamu pun kena tekan brake kan. So inilah kegunaan dia. You tekan parking brake ni, santai je kat traffic light, relax je. Engine pun dah mati automatic. So lepas tu awak tekan handbrake tu, tunggu. Seat dia kalau biasa punya seat dia kecil sampai macam sini aja. Satu tangan aja. Tapi kalau kamu tengok ini, besar ni, nampak dua tangan ni. Sangat besar. Ini tempat sangat besar. So, bagi kita, dia punya posisi untuk tempat duduk dia agak selesa. Seperti yang tadi saya katakan, seat dia sangat lebar, sangat-sangat lebar. Hanya satu saja saya rasa, motor ini agak tinggi. Kalau kamu seat back kan, kalau betul-betul kamu duduk sampai belakang sini, kalau betul-betul duduk sampai belakang ni, pasal sini ada curve kan, sampai belakang ni memang dia agak tinggi. Jadi bagi saya, nasihat saya, seperti dah ride 1300 km kan, kadang-kadang saya duduk depan sini, bahagian sini, dia rendah, paling rendah. So kadang-kadang saya nak rasa comfort sikit, saya duduk tengah. So bahagian tengah ni untuk comfort. Kalau saya nak betul-betul santai untuk jalan jauh, saya duduk belakang sekali. So bagi saya ini adalah 3 posisi untuk seorang rider. Kamu boleh pilih ada 3 posisi. You nak duduk macam mana, mengikutlah keselesaan rider kan. Hanya satu, dia punya handlebar. Apabila kamu duduk belakang sekali, bagi saya kalau handlebar ni boleh naik lebih kurang dalam 3 inci naik atau ke belakang, naik 3 inci dan ke belakang sikit, memang lagi comfort. Kerana bagi saya rasa apabila saya duduk belakang sikit, itu handlebar kan tak boleh adjust kan. Jadi badan kamu macam ada bengkok sikit ke depan, sikit tak banyak. So bagi saya lebih selesa kalau kita dapat yang lebih santai, lebih tegak atau sanding ke belakang sedikit. Itulah long distance ride supaya kita tak penat. Dalam testing kali ini, kita total menjalankan lebih kurang 1155 km dan kita sudah masuk minyak sebanyak 34.3 liter. Okey, kira lebih kurang dalam 34 liter lah. Dan kita jalan ke utara dan pulang sampai KL, dan perjalanannya mengambil lebih kurang 1155 km. Jadi apabila kita bahagi semua, 1 liter ini untuk MVX ni kita boleh jalan lebih kurang 33 km. Dan ini hanya adalah testing kami saja. Bagi kita 1 liter boleh jalan 33 km itu kira okey lah untuk sebuah skuter kan. Kerana kita pun jalan laju juga. Average kita jalan lebih kurang, saya ingat paling lambat pun 90-100 lebih kurang macam tu. So kebanyakan masa pun dalam 100-110. Okey. So ada setengah-setengah jalan kita pun ada cuba top speed dalam 120. Boleh capailah 120. Okey. So dalam 1 liter ini kita boleh dapat lebih kurang 33 liter untuk MVX 155 ini untuk jalan jauh. Di sini kami juga nak berkongsi tentang minyak indikator ya. Kita ada test apabila kita sampai kotak terakhir minyak indikator tu, dia boleh jalan lebih kurang 30 lebih kilometer saya rasa lah. Apabila dia bagi warning dari indikator tu, dia blink dia blink untuk indicate dia punya minyak dah habis tu, dari sana mula sampai jalan sampai motor mati lebih kurang boleh jalan 26 kilometer. So jadi kepada sesiapa yang ada motor ini, ingat apabila motor kamu punya minyak punya indikator dah bagi warning, dah blinking kan, ingat ya, dia boleh jalan total lebih kurang 26 km sahaja ya. Carilah minyak pump siap-siap. Kita cuba itu, tapi kita ada bawa spare minyak lah. So kita berani cuba. Sekurang-kurangnya kita boleh bagi data ini kepada viewer atau owner-owner yang mempunyai MVX ini. Okay, riding style atau penat tak kalau kita naik MVX ini? Saya boleh katakan tak penat. Kalau berbanding sebelum ni kita pernah naik motor kecil lagi, memang dia tak bagi rider tu penat. Boleh katakan antara
yang bagus lah, saya boleh katakan dia punya posisi untuk rider. So bukan saja untuk jalan bandar, tapi untuk jalan jauh pun sangat-sangat best. So itulah satu adventure yang kita lalui dengan motor ini, dan boleh katakan satu adventure yang sangat puas hati dengan motor MVX 155 ini. So apa pendapat kamu tentang motor ini? Bagi komen anda. Kalau kamu juga ada seorang penunggang atau owner kepada sebuah MVX, share lah apa yang kita tak tahu kan. Boleh share kepada kami, dan viewer lain pun boleh faham tentang MVX ini. Okay, jangan lupa subscribe guys. Kita jumpa di next video.